Bertemu kembali rentasan berita edisi 897. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Perlukah 72 menteri ketika darurat? Jika anda sokong Zionis, baik letak jawatan. Antara polis dan Khairuddin, siapa yang berbohong? Pesawat Israel, di mana perginya Menteri PAS dan UMNO? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara ini mempunyai pakar ekonomi peringkat antarabangsa seperti Profesor Dr. Jomo K. Sundaram dan Dr. Muhammad Abdul Khalid. Kedua mereka pernah bertugas sebagai pakar perunding kepada beberapa agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB, khususnya mengenai isu pembangunan ekonomi. Malam ini, Jom Channel ingin berkongsi tulisan Muhammad mengenai apa yang harus dilakukan oleh kerajaan PN setelah berkuat kuasa sekatan penuh atau lockdown pada 1 Jun 2021. Beliau mencadangkan dua perkara, iaitu pertama, penyediaan bantuan yang menyeluruh. Kedua, mengatur pasukan yang cekap, pantas dan sayangkan rakyat serta negara. Beliau menyarankan supaya kerajaan memberi bantuan sepenuhnya kepada rakyat, terutamanya yang bekerja sendiri seperti Makcik Kia, syarikat kecil dan sederhana dan golongan B40 dan M40 sebanyak RM1,500 sebulan untuk tempoh 3 bulan, selain moratorium automatik untuk pinjaman daripada bank dan agensi kredit juga untuk tempoh yang sama. Menurut Muhammad, sejak COVID-19 melanda, rakyat telah mengeluarkan duit mereka sendiri, hampir RM80 bilion dari EPF dan menangguhkan bayaran hutang melalui loan moratorium berjumlah RM151 bilion. Sedangkan suntikan fiskal kerajaan sejak krisis ini berlaku awal tahun lepas hanyalah RM72 bilion. Muhammad menegaskan bank tidak akan jatuh muflis. Hakikatnya tidak ada satu pun bank yang rugi tahun lepas walaupun moratorium pinjaman diberikan. Apa gunanya ekonomi berkembang jika setiap hari berpuluh rakyat Malaysia mati dan beribu-ribu hidup dalam tekanan dan kebimbangan kerana tidak mampu menyara keluarga? Ekonomi boleh dipulihkan, tetapi nyawa yang sudah tiada mustahil dapat dikembalikan bidasnya. Beliau menyifatkan kenyataan pihak Bank Negara Malaysia bahawa moratorium pinjaman bukan penyelesaian terbaik untuk semua peminjam dan bukanlah kepentingan terbaik ekonomi negara amat memeranjatkan. Alasan bahawa kita tiada wang untuk membantu rakyat adalah zalim yang didasari pemikiran cetek. Kerajaan sebenarnya boleh meminjam. Kadar hutang kini lebih kurang 60% dari KDNK negara, namun negara pernah berhutang lebih 100% dari KDNK. Peminjaman ini berlaku pada tahun 1980-an apabila krisis ekonomi melanda negara dan kadar pengangguran naik mendadak ketika itu jelasnya. Kata Muhammad, lebih baik berhutang untuk menyelamatkan rakyat daripada menyimpan duit tetapi rakyat sengsara atau berdepan kematian, kerana kadar hutang dapat dikurangkan dengan pantas apabila ekonomi berkembang kembali. Beliau berpendapat pasukan yang ada ketika ini gagal mentadbir negara. Ketika darurat dimulakan pada 12 Januari 2021, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah 141,533 kes dan jumlah kumulatif kes kematian adalah 559 kes. Kini, jumlah keseluruhan jangkitan wabak naik 4 kali ganda kepada 558,534 kes dan jumlah korban melonjak hampir 5 kali ganda kepada 2,650. Bagaimana ini boleh dibiarkan berlaku apabila kita diyakinkan berulang kali bahawa Parlimen digantung untuk mengurangkan kes dan jumlah kematian? Soalnya, justru beliau mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan Majlis Gerakan Negara Mageran seperti di zaman Tun Razak selepas rusuhan kaum tahun 1969. Ia dianggotai hanya oleh 10 orang sahaja, tidak perlu ahli seramai 72 orang. Beliau dipercayai merujuk kepada Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin, 69 orang beserta 3 duta khas Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Ya, tiada jemaah kabinet pun ketika itu. Mereka menubuhkan hanya 2 jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Ekonomi dan Majlis Perundangan Nasional MPN. Ahli panel yang dilantik terdiri daripada penjawat awam, profesional, sektor korporat, ahli akademik,
agamawan dari pelbagai agama, wartawan, wakil majikan dan pekerja dan wakil parti politik. Almarhum Tun Razak mengamalkan sikap terbuka dan inklusif, ujarnya. Katanya ahli pasukan yang baharu ini harus diberi mandat yang jelas untuk menangani krisis kesihatan dan ekonomi dan untuk memastikan check and balance. Parlimen harus dibuka untuk memastikan pentadbiran yang telus. Apabila mandat ini berjaya kelak, pasukan ini harus dibubarkan serta-merta. Muhammad berkata adalah malang bagi negara jika pemerintah yang mengisytiharkan darurat masih berpeluk tubuh apabila mayat rakyat Malaysia bergelimpangan di dalam kontainer dan ramai pula yang kebuluran. Negara akan musnah dan pemimpin jadong dan bebal seperti yang diingatkan kepada kita oleh Profesor Syed Hussein Alatas akan dilaknati Allah, katanya. Secara terus terang, Muhammad mengingatkan institusi utama negara agar bertindak dan bersama rakyat. Katanya, suara rakyat, suara keramat. Belajarlah sejarah. Banyak negara menjatuhkan institusi monarki mereka apabila raja dilihat membelakangkan kepentingan rakyat. Lupakah pimpinan negara akan sejarah negara yang pernah memberontak, menolak pemimpin yang zalim? Orang Melayu pernah menggertak untuk menggulingkan sultan mereka sendiri jika sultan tidak menolak rancangan Malayan Union. Pemimpin bukannya dewa raja atau Tuhan yang mesti disembah dan dituruti hasratnya setiap masa, terutamanya jika mereka kejam, korup dan tidak berlaku adil. Justru beliau mengajak semua pihak untuk bertindak sekarang. Pemimpin yang baharu diperlukan sekarang. Mereka yang memerintah haruslah sedar kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Kuasa harus digunakan untuk kebaikan negara, bukan untuk memusnahkannya. Akhirnya Muhammad mengimbas kembali titah Sultan Perak Sultan Nazrin yang mengingatkan kita bahawa orang yang tidak ikhlas menyalahgunakan kuasa dan bermoral rendah tidak harus diberikan amanah ataupun kuasa oleh rakyat. Dan masa hadapan negara jangan dimusnahkan kerana kepentingan peribadi atau sifat tamak dan haloba untuk mengumpul kekayaan diri tanpa mengenal batasan. Insaflah. Kita harus membuang pemimpin sebegini. Demikian penegasan yang disuarakan oleh seorang yang berilmu yang sudah diiktiraf kepakarannya oleh dunia. Tulisan lengkap Muhammad boleh diakses menerusi laman malaysiakini.com. Jom channel bersetuju dengan beliau bahawa antara ciri-ciri bebal adalah tidak mampu melihat dan menyelesaikan masalah dengan tidak mencerap apa yang berlaku dan tidak mengakui kebodohan. Muhammad bukan agamawan yang hanya tahu memetik ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dikaitkan dengan hujah dangkal kononnya darurat ini penting untuk melawan COVID. Sungguh, kita harus tawaduk semasa merancang dan bertindak dan menghindari sikap takabur dan memperlekeh kepakaran orang lain agar mendapat keberkatan daripada Allah. Sama-sama kita memanjatkan doa semoga Allah melindungi kita semua dan memberi petunjuk dan hidayah untuk ke arah yang lurus. Jadi benarlah sebuah pesawat dengan nombor pendaftaran milik syarikat Israel melalui ruang udara negara pada 19 Mei 2021 yang lalu. Kementerian Pengangkutan berkata pesawat awam berkenaan disahkan melalui ruang udara negara mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Malaysia merupakan sebahagian daripada negara anggota pertubuhan berkenaan. Menurut kenyataan tersebut, sebagaimana peraturan-peraturan ICAO, Malaysia meluluskan mana-mana penerbangan melalui ruang udara selagi tidak mengancam keselamatan serta kedaulatan. Kementerian Pengangkutan mengambil maklum berhubung pesawat dengan nombor pendaftaran milik syarikat Israel yang melalui ruang udara negara berlepas dari Mali, Republik Maldives dan menuju ke Paya Lebar, Singapura pada hari Rabu, 19 Mei lalu pada pukul 2.55 pagi. Ditegaskan bahawa kelulusan penerbangan yang diberikan kepada pesawat Boeing 737-400 milik syarikat Israel Aerospace Industries ELTA atau IAI ELTA ini tidak dibenarkan mendarat atau berlega-lega di ruang udara Malaysia. Tiada corak penerbangan yang tidak normal ketika pesawat tersebut melalui ruang udara Malaysia, kata kenyataan itu. Sambil menambah bahawa pihak berkuasa penerbangan Malaysia mengesahkan pesawat tersebut tidak kembali ke ruang udara Malaysia setelah tiba di destinasinya Singapura. Sebelum itu, beberapa media melaporkan pesawat prototipe pengintip yang bernombor pendaftaran 4X AOO milik syarikat itu ketika dalam penerbangan dari Tel Aviv ke Singapura telah memasuki ruang udara negara dan berlega 4 jam sebelum mendarat. Nampaknya sikap kerajaan Malaysia khususnya Kementerian Pengangkutan amat jauh berbeza dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi, dalam menjaga kedaulatan negaranya.
Pada 22 Februari 2017, Washington Post melaporkan pesawat Israel El Al yang membawa Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu terpaksa melalui jalan jauh sehingga memakan masa lebih 11 jam untuk mendarat di Australia. Penerbangan biasa memakan masa selama 7 jam sahaja. Persoalannya, mengapa Kementerian Pengangkutan yang diterajui Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong hanya menjelaskan kepada rakyat setelah 10 hari berlaku kejadian itu? Namun pada masa yang sama, begitu pantas ia membuat kesimpulan bahawa tiada apa-apa yang tidak normal berlaku. Difahamkan pesawat itu berada di ruang udara Malaysia 4 jam. Dengan peralatan perisikan yang canggih yang dimiliki oleh Puak Zionis Israel, apapun boleh dilakukan dalam tempoh 4 jam itu jika dakwaan media tempatan itu benar. Lebih-lebih lagi ia dikatakan turut melintasi Putrajaya. Sedangkan tempoh perjalanan udara dari utara Malaysia ke Singapura contohnya dari lapangan terbang Bayang Lepas Pulau Pinang hanya memakan masa selama kira-kira 1 jam 15 minit. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar turut mempertikaikan kelewatan Kementerian Pengangkutan Malaysia dalam membuat kenyataan mengenai kehadiran pesawat Zionis Israel itu. Beliau hairan dengan tindakan kerajaan meluluskan penerbangan dari sebuah negara yang kejam kepada rakyat Palestin sejak puluhan tahun yang lalu. Menurut beliau, tindakan kerajaan itu amat mengecewakan. Malah beberapa laporan media mengatakan bahawa Malaysia ialah antara negara yang menjadi sasaran Israel. Tindakan Kementerian Pengangkutan ini hanya menggambarkan MCA tidak sensitif kepada pendirian umat Islam negara ini berhubung sikap Zionis Israel itu. Jom China membangkitkan isu ini bukan kerana takut dengan Zionis Israel, tetapi melihat lebih bermaruah jika kita bertegas seperti Indonesia. Ini selaras dengan pendirian kita bahawa hanya ada sebuah negara di bumi ini, iaitu Palestin. Justru kalau ada sedetik dalam hati anda untuk cenderung kepada Zionis Israel, lebih baik anda meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Ini untuk membersihkan kerajaan Malaysia daripada pencinta Zionis. Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali dalam penafiannya berhubung sekatan Jalan Raya Prasing pada 29 Mei 2021 berkata segala cerita yang disensasikan kononnya berlaku penahanan di sekatan Jalan Raya di Prasing termasuk gosip berkaitan hubungan dengan selebriti wanita adalah tidak benar dan berniat buruk untuk merosakkan reputasi saya. Tindakan undang-undang akan diambil kepada mana-mana pihak yang didapati menulis, menyiarkan atau menyebarkan cerita palsu serta tidak benar, tegasnya. Namun Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan laporan bahawa Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi itu diperiksa di sekatan Jalan Raya Prasing pada 16 Mei lalu. Pengesahan Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik itu turut disiarkan beberapa media tempatan. Menurut beliau, pihak polis kini masih menjalankan siasatan. Rosli berkata siasatan lanjut masih dijalankan termasuk dakwaan dan maklumat tular yang melibatkan Khairuddin. Beliau ada diperiksa ketika melalui SJR itu pada 16 Mei lalu dan unit siasatan jenayah terkelas atau USJT Bukit Aman sedang melaksanakan siasatan berhubung kes ini, kata Rosli seperti dipetik. Beliau menjelaskan persoalan lain mengenai siasatan itu perlu dirujuk kepada unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman memandangkan unit itu sedang mengambil alih siasatan. Masih dalam siasatan, tanya USJT Bukit Aman sebab Bukit Aman ambil alih siasatan, katanya. Bagaimanapun Rosli tidak mengulas dakwaan tular mengenai ahli Parlimen Kuala Nerus itu diperiksa ketika menaiki kenderaan bersama seorang wanita. Sementara itu, PAS dilaporkan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan mengenai kesalahan rentas negeri yang membabitkan Khairuddin. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata setakat ini pihaknya tidak mempunyai maklumat lanjut berhubung perkara itu. PAS adalah parti yang akur kepada undang-undang. Apabila dikatakan sesiapa sahaja pemimpin atau ahli melakukan kesalahan, kita serahkan kepada pihak berkuasa. Orang yang dituduh itu mempunyai hak bela diri. Prinsip undang-undang adalah seseorang tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah, katanya dipetik media. Jom China pada awalnya tidak membuat rentasan mengenai isu penahanan Menteri Sawit Anugerah Tuhan ini. Bersama seorang selebriti memandangkan beliau dan wanita berkenaan telah menafikannya. Tetapi nampaknya maklumat tentang Khairuddin diperiksa oleh polis itu benar, bukan satu berita palsu. Lagipun Khairuddin hanya merentas negeri, bukan negara. Seperti ketika beliau ke Turki, Khairuddin kembali dari Turki pada 7 Julai dan tidak melakukan kuarantin diri selama 14 hari seperti yang dikehendaki oleh prosedur operasi standard SOP yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada ketika itu, Khairuddin menafikan telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, beliau hanya terkhilaf dan telah membayar kompaun sebanyak RM1,000 kepada KKM. Beliau ketika itu telah disucikan oleh Mursyidul Ampas, Datuk Hashim Jassin, yang disampaikan ketika ucapan perasmian Muktamar Dewan Ulama PAS
Perak pada 29 Ogos 2020. Khairuddin diumpamakan seperti burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah Al-Ankabut ayat 15 hingga ayat 44. Kali ini kita tidak tahu beliau akan diumpamakan sebagai burung apa pula. Jika Khairuddin, temberangnya pun pasti akan timbul dalil untuk menjadikannya bohong syar'i. Ingat lagi tak Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang pernah berkata, demi menjaga kemaslahatan seseorang itu wajib berbohong. Misalnya sekiranya ia bertujuan menyelamatkan nyawa seseorang daripada penjahat. Di sini wajib kita kena bohong untuk selamatkan orang. Tak boleh cakap benarlah, jadi adalah sebab-sebabnya. Katanya seperti dipetik Malaysia Kini pada 16 Februari 2019. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu audio rakaman ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Nik Muhammad Nik Abdul Aziz. Sebelum itu, Nik Abdul mempertahankan tindakan beliau menafikan kesahihan suaranya dalam audio PAS menerima dana daripada UMNO. Memandangkan Khairuddin ialah Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS, sebarang gosip mengenainya dengan selebriti sudah tentu akan menjejaskan imej parti itu. Inikah tindak tanduk para pemimpin PAS yang kononnya mempertahankan integriti? Bayangkan jika yang diperiksa di perasing itu pemimpin amanah. Bayangkan. Seluruh dunia menyaksikan serangan tentera Zionis di Gaza selama 11 hari yang mengakibatkan lebih 200 penduduk terkorban dan lebih 1,900 lagi cedera, manakala lebih 12 orang di Israel terbunuh. Kononnya sebuah gencatan senjata telah dipersetujui antara Israel dengan Hamas pada Jumaat minggu lalu bagi menamatkan serangan tentera rejim Zionis di bumi Gaza itu. Namun ia tidak bermaksud permusuhan antara puak Zionis dan rakyat Palestin akan selesai selagi yang berhak terus dinafikan hak ke atas tanah air mereka. Difahamkan, kapal terbang Boeing tersebut dikesan telah mendarat di sebuah pangkalan tentera di Singapura yang tidak dinyatakan, bukan di lapangan terbang antarabangsa negara tersebut. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Shazni Munia berkata kebenaran Kementerian Pengangkutan terhadap lintasan pesawat Israel di ruang udara Malaysia seakan-akan kita tidak boleh langsung menghalang mana-mana pesawat atas nama keanggotaan dalam Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO asalkan ianya tidak mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Pertama sekali, kenyataan ini keluar daripada sebuah kerajaan yang suka bermuka-muka. Kecaman terhadap Israel sekadar di mulut, namun hakikatnya muka-muka inilah yang rapat dan mesra dengan para pelobi normalisasi hubungan dengan Israel, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, akibat telah terbiasa bermuka-muka, itulah yang akhirnya tanpa rasa bersalah telah membenarkan pesawat Israel melalui ruang udara negara. Kalaupun mahu bersangka baik bahawa pesawat itu tidak mengancam keselamatan negara, tidakkah berwaspada dengan tidak membenarkan itu jauh lebih baik? Soal beliau mempersoalkan sikap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilihat tidak prihatin terhadap keresahan rakyat Malaysia berhubung insiden berkenaan. Tidakkah Muhyiddin dan para menteri hari ini tahu betapa resahnya rakyat apabila mendapat tahu pesawat Israel dengan senang lenangnya boleh melintas ke ruang udara negara ketika beberapa hari sebelumnya rakyat Malaysia memberikan sokongan yang jitu kepada perjuangan rakyat Palestin? Soalnya, beliau berpendapat dalam hal penentangan terhadap negara haram Israel bukanlah terlalu kompleks sifatnya. Cukup memaklumi bahawa ianya sebuah imperialisme yang wajar dilawan, maka segala dasar dan polisi harus mengarah ke situ. Namun kalau itu pun gagal difahami, maka diberikan segala mak nenek justifikasi untuk berlembut pula akhirnya amatlah malang keadaannya bagi kerajaan yang gemar bermuka-muka ini, tegasnya. Beliau juga mengecam pimpinan PAS dan UMNO yang membisu mengenai tindakan Kementerian Pengangkutan yang diterajui oleh Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong itu. Lantas ingin ditanyakan soalan terakhir, di mana Menteri PAS dan UMNO tunduk kepada MCA kah? Soal Shazni. Malah akhbar rasmi PAS Harakah Daily sekadar menerbitkan semula rencana dari bernama berhubung kenyataan Kementerian Pengangkutan itu. Antara lain, kenyataan itu menyebut bahawa pihak berkuasa penerbangan Malaysia telah mengesahkan bahawa pesawat itu tidak kembali ke ruang udara Malaysia selepas tiba di destinasinya Singapura. Pelik. Boleh pula pesawat itu mencari ruang udara lain untuk kembali ke negara haram Israel itu. Justru apa urusannya melintasi ruang udara Malaysia ketika datang ke Singapura? Sementara itu, pengerusi Malaysia Palestin Parliamentary Friendship Group Said Ibrahim Said Noh turut mempersoalkan pengesahan Kementerian Pengangkutan itu. Alasan ini amat mencurigakan kerana dua sebab. Pertama, mengapakah setelah lebih seminggu baru kenyataan ini keluar? Kedua, bukankah menjadi hak negara untuk memberi kebenaran atau menolak permintaan mana-mana pesawat untuk memasuki ruang udara kita?
Apatah lagi pesawat tersebut ialah pesawat pengintip rejim Israel. Keselamatan dan kedaulatan negara boleh terancam dengan kehadiran pesawat berkenaan, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Syed Ibrahim yang juga ahli lembaga Liga Ahli-Ahli Parlimen untuk Al-Quds, ICAO bukanlah pertubuhan pengawal sedia penerbangan antarabangsa dan tidak boleh mengarahkan sekatan, penutupan atau pembukaan ruang udara mana-mana negara. Seterusnya beliau merujuk kepada maklumat dari laman web syarikat ZIM, iaitu sebuah syarikat perkapalan kargo antarabangsa terbesar Israel yang menunjukkan bahawa kapal-kapal syarikat berkenaan telah kerap kali berlabuh di 10 pelabuhan di Malaysia, termasuk di Sabah dan Sarawak selewat bulan Mei tahun ini. Kapal-kapal syarikat perkapalan rejim Israel wajar dicegah daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia dan dengan itu menghentikan sebarang perdagangan dengan rejim Israel. Malaysia tak ada hubungan diplomatik dengan rejim Israel. Malaysia juga tidak wajar ada hubungan perdagangan dengan Israel, tegas beliau. Mengulas mengenai insiden yang sama, bekas Exco Negeri Kedah Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, PAS menggadai prinsipnya berhubung isu Israel. Mereka sebenarnya menunggang agama. Bila hasrat mereka tercapai, maka jadilah tikus, kata pemimpin Amanah Negeri Kedah itu dalam satu hantaran di Facebook. Rupanya inilah yang dilakukan oleh Parti Perkauman MCA sejak ia menguasai pelabuhan dan lapangan terbang di negara ini. Jangan ditanya mana suara UMNO. MCA merupakan rakan sejati parti itu dalam Barisan Nasional. Lagipun pemimpin UMNO sedang enak makan gaji buta bersama Muhyiddin dalam kerajaan Tebuk Atap. Kes pesawat Zionis Israel melintas Putrajaya pun kerajaan tanpa mandat rakyat ini gagal untuk menanganinya. Bolehkah kita harap kerajaan ini mampu bertegas dalam isu melibatkan keselamatan negara pada masa akan datang? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.